Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda sallallahu sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi di sinilah kita ni umat akhir zaman diuji oleh Allah Taala. Suara Ustazah okey tak? Ada bunyi lain tak suara Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, hari ini kita sejak hari ini bertubi-tubi kita semua ni kita tahu siapa yang berpegang pada Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita dengar diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita mengingatkan kita umat akhir zaman akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang dengan agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Ini adalah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman. Menggenggam bara api bila kita dengar aja sebab kita sebenarnya akhir zaman kita jangan dengar benda-benda pelik-pelik. Jadi jangan, kita tak payah dengar lah. Kita dah tahu apa jawapan mereka tu, kita jangan dengar. Sekalipun jawapan daripada mereka, kita jangan dengar. Dah cukup lah. Sebab apa, bila kita dengar, panas dada kita. Rasa nak tumis-tumis nak masak sambal belacan. Kalau tengah tumbuk sambal belacan, habis hancur pecah sambal belacan tu. Tetapi siapa tak marah, itulah tanda kita cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka marah kita, jangan sebut, jangan ini, jangan pertikaikan apa yang ni. Tapi bila orang pertikaikan kebenaran daripada Allah dan juga Rasulullah SAW berkaitan iaitu tentang habatus sauda, madu dan sebagainya. Jadi di situ kita kenal ilmu seseorang yang berada, yang bangga dengan diri mereka. Jadi kita nampak kebanggaan ilmu mereka itu sebenarnya mereka melondehkan nilai keimanan masing-masing. Jadi 9 tu melondehkan keimanan masing-masing. Jadi kita nilailah. Jadi kita nilai, kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana selalu Nabi ingatkan akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang dengan agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Menggenggam bara api. Tak apalah, kita pun kalau Ustazah pun emosi sangat. Ustazah pun bila kita dengar tu mula kita tak nak ambil tahu. Tak nak ambil tahu orang kirim dengan kita tu. Itu yang Ustazah tak boleh. Tetapi kita ikut nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada baiknya. Ada hikmahnya. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita yang sebenar. Mengapa Nabi Muhammad SAW ingatkan, larilah kamu untuk menyelamatkan agama kamu dan bersabarlah kepada mereka yang yakin akan bangkit di hari akhirat kelak. Subhanallah. Jadi macamlah pesakit yang datang, siapa saya kata perubatan sunnah bukan black magic. Anda kena ingat balik, setiap apa yang kalian buat, semua itu akan ada, dia akan, semua orang tak sama. Racun tu akan keluar mengikut apa yang kita amalkan, apa yang kita makan sebelum ni. Jadi setiap kalau kita nak sembuh, itulah Ustazah, setiap pesakit Ustazah tak boleh dah, diorang tak benarkan pesakit jumpa Ustazah. Tetapi bagi Ustazah nak pegang pada pesakit semua terus kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menguatkan kita, Allah yang memperkukuhkan iman kita, jiwa kita kepada Allah Taala. Jadi di sini Ustazah nak kongsikan ini adalah ubat yang Rasulullah SAW beri kepada umat akhir zaman.
Jadi berdasarkan datang daripada sebuah hadis sahih yang diceritakan Rasulullah SAW berkenaan umat terdahulu. Umat terdahulu yang diazab kerana mereka memilih untuk beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat menceritakan berkaitan sabar. Di dalam Al-Quran banyak Allah ceritakan jadikan solat dan sabar kamu itu sebagai penolong bagi kamu. Jadikan solat itu sebagai penolong bagi kamu. Jadi solat itu jadikan kesabaran kita itu menjadikan satu kekuatan kepada kita semua. Jadi anda kena dengar ya. Lepas tu kalau pesakit bila dia mengadu dengan Ustazah, Ustazah sakit ni. Saya kata kalau nak cepat baik pergilah cari hospital perubatan yang makan terus hilang sakit. Sebab apa? Sebab Ustazah nak anda ingat balik bisikan-bisikan syaitan itu tujuannya untuk melemahkan kita. Sedangkan Allah nak memberi kebaikan. Allah Ta'ala nak setiap ada sebab tu Ustazah boleh cam. Satu Ustazah bila pesakit tu sakit, Ustazah nak tengok muka dia, buat video call. Sebab apa Ustazah tengok dia rasa dia macam dah teruk sangat dah. Ustazah lebih sakit lagi, Ustazah lebih sakit. Macam mana orang datang pada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah aku sakit perut ni. Rasulullah kata makan madu, bertambah lagi sakit. Ya Rasulullah lebih sakit daripada hari pertama. Lepas tu Rasulullah kata makan madu lagi. Bila makan madu dah hari kedua ketiga, maka barulah orang tu sembuh. Kemudian apa? Benarlah Allah Ta'ala pembohonglah perut kamu. Orang tu nak ngadu, ya Rasulullah makan tak baik pun. Macam ni kalam-kalam yang orang tak faham lah maksud penyembuhan tu. Sedangkan madu tu ada di dalam Al-Quran. Madu itu sunnah Rasulullah SAW dan ada juga daripada Al-Quran. Benda ini mereka nak pertikaikan. Terpulanglah sesiapa yang, sebab tu Islam ini mencegah lebih baik pada merawat. Sesiapa yang berani silakan kita tak melarang. Islam tidak memaksa tetapi berpegang teguhlah kepada mereka yang mengenali yang mentauhidkan kepada Allah Ta'ala. Hari ini Ustazah nak cerita sedikit. Ustazah macam mana Ustazah nak cerita walaupun Ustazah sibuk tu sementara ada teman anak buat kerja ni. Jadi di sini Allah Ta'ala ingatkan ada sahabat tanya Rasulullah SAW berkenaan ya Rasulullah sahabat kita tak nampak ke Sumayyah telah disula, bagaimana Bilal diletak batu dia dengan kering dengan panas macam tu. Itu di awal Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Maksudnya dan bersabarlah kamu dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang yang mana mereka mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, dan janganlah kamu memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana kamu mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah kamu taat kepada orang yang ni bukan ada satu hadis dia. Dalam hadis ceritakan kaitan kepentingan sabar tentang mereka datang pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tak buat apa-apa ke sahabat ni dah teruk sangat. Dah teruk sangat ni semua sampai Sumayyah disula dan sebagainya. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Lepas tu katanya tidakkah baginda berdoa kepada kami? Maknanya dah nampak orang Islam dah diseksa, kata Rasulullah SAW biarkan. Bukankah kamu dampik doa kamu adalah mustajab, diterima oleh Allah Ta'ala? Tidakkah baginda memohon pertolongan pada kami? Tidakkah baginda berdoa kepada kami? Lalu baginda Rasulullah SAW berpesan, mengingatkan baginda SAW bersabda, sesungguhnya sebelum daripada kamu diambil lelaki lalu digali baginya lubang, kemudian dihumbankan dia ke dalamnya. Terdapat juga yang didatang padanya dengan gergaji, lalu gergaji tersebut diletakkan di kepalanya, kemudian digergajikan kepala tersebut sehingga terbelah kepada dua. Ada juga yang dicakar dengan cakaran besi sehingga memisahkan daging dengan tulangnya. Dan ini semua tidak membuatkan mereka berpaling daripada agamanya Islam. Demi Allah akan sempurna perkara Islam ini sehingga seseorang penggembala ini mampu berjalan daripada Sana'a dan hingga ke Hadramaut dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah dan tidak risau serigala akan menerkam kambingnya. Akan tetapi kamu tergesa-gesa inginkah kemenangan ataupun berhasil. Ini riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW ceritakan kepada para sahabat bahawa sebelum daripada mereka terdapat golongan yang diazab, diseksa lebih teruk daripada mereka. Kita dah nampak, dia nampak Bilal sudah teruk sangat.
Sumayyah tu dah disulut teruk sangat. Ya. Tetapi apabila Rasulullah SAW ingatkan pada para sahabat bahawa sebelum daripada mereka golongan yang diazab ni diseksa lebih teruk daripada mereka, akan tapi mereka tetap bersabar dengan ujian ini dan mereka sekali tidak berpaling daripada agama ini. Mereka tidak berpaling. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW menggambarkan orang yang sabar dengan berpegang dengan agamanya adalah seperti seorang yang menggenggam bara api. Ini menggenggam bara api. Kita jangan pula kata ada orang juga yang mengadu pada ustazah, ya, ada yang mengadu pada ustazah seolah-olah Allah Ta'ala tak buat apa-apa ke, apa berlaku kat Palestin tu, sebab ada yang sampai hilang keyakinan kepada Allah Ta'ala. Ya, berapa ramai yang jadi macam ni. Ya, Allah Ta'ala tak tolong ke, tak nampak pun pertolongan Allah ada. Ya, sehingga menjadi gila. Sebab dia dah meragui Allah Ta'ala. Sebab tu perlunya sesuatu yang kita umat akhir zaman dengar. Ubat kepada kita ialah kesabaran tu apa dia, nikmat sabar yang anda kena faham, kena berpegang teguh. Sebab tu pesakit kalau datang dengan ustazah, bercakap dengan ustazah, kalau ustazah tengok kalau anda tak mampu sabar, saya minta maaf. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Jadi anda nak kembali kepada perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuatkan kesabaran anda. Apabila anda diuji oleh suami anda, tingkatkan kesabaran kita. Semuanya kena ada tingkatkan kesabaran. Bukan kita boleh buat sesuka hati. Semua itu Allah nak beri kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat. Tidak mungkin seorang yang telah memegang bara api melainkan ia memerlukan kesabaran yang tinggi. Jadi kita kena siapkan dalam diri kita. Siapkan dalam diri kita menggenggam bara api, memerlukan kesabaran tinggi, menanggung kesusahan itu. Kita kena tanggung kesusahan itu. Tahan sikit. Menanggung dan tidak dapat digambar pada waktu bila seorang ingin menjaga agamanya dan juga cahaya keimannya kecuali dengan kesabaran yang tinggi. Jadi di situlah kita nak ingatkan, Kesabaran ni amat penting di saat manusia makin jauh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu kita nak pegang Quran dengan sunnah, sebab kita nak berdepan dengan syurganya dihiasi dengan Dajjal. Malah kita lihat bagaimana orang agama-agamawan pun mereka sendiri terkadas dengan keadaan akhir zaman, hiasan-hiasan syurga dunia. Jadi sebab itulah kalam dia tu lain sikit. Lain sikit. Jadi bila kalam dia tu lain sikit, kita kena faham. Di sinilah Allah Ta'ala berlakunya peristiwa ujian kepada kita setahun lebih ni. Itu untuk kita melihat depan mata kita. Siapa yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Siapakah dia? Orang kata siapakah orang yang di sebelah kita, siapa orang di kanan kita, siapa dia anak kita, siapa dia suami kita, di saat kita diuji dengan kesusahan. Jadi di situlah makna kita jangan berduka cita. Kalau kita suami isteri tak ngam akhir-akhir zaman ni, kita kena faham. Kekuatan kita, hubungan kita dengan Allah kena kuat. Kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Kadang-kadang bila kita nak kepada Allah Ta'ala, kita akan kehilangan. Memang kita akan kehilangan kawan, kita akan kehilangan keluarga, kehilangan suami, kadang-kadang kehilangan anak, kehilangan isteri dan sebagainya. Akan dikatakan gila, macam-macam lagi. Tetapi inilah pahala-pahala yang anda kena tahu, hadiah yang Allah nak beri. Kita tak perlu. Umat akhir zaman ni kadang-kadang kita tanya, orang sekarang ni rajin berzikir ke tidak? Cuba beritahu saja. Kita ni banyak berzikir ke tidak? Sekarang ni orang berzikir, orang pandai hati. Kalau orang tengok pergi, waktu orang pergi sini dengar lagu, orang apa benda pergi ke mall, orang tak rasa panas hati. Kalau orang berzikir sebut nama Allah pun jadi panas hati. Orang banyak mengingati Allah Ta'ala pun jadi panas hati. Orang berkumpul kerana baca Yasin pun panas hati. Ini yang Allah Ta'ala nak beritahu pada kita ni. Melalui ujian dan musibah yang menimpa kita ni. Kalau tidak, kita tak nampak benarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman yang lebih aku takuti daripada Dajjal. Nabi tak boleh nak bercerita dengan sahabat-sahabat. Nabi tak boleh nak cerita benda ni. Tinggal sahabat pun terperanjat. Sedangkan ulama itu adalah pewaris Nabi.
Tetapi ada yang lebih jahat pada akhir zaman itu, iaitu lebih jahat daripada Dajjal terperanjat, iaitu ulama su. Ulama dunia. Siapa-siapa pun boleh kena. Ulama dunia ni siapa-siapa yang pun boleh kena. Sesiapa pun. Apa sahaja kita semua, kita orang Islam pun, kerana kita yang membuat pilihan. Siapa yang buat pilihan kita nak ikut siapa sekarang ni? Atas apa kita ikuti mereka? Terpulang kepada masing-masing. Islam tidak pasal. Kamu akan melalui setiap perbuatan tu. Kita akan lalui. Semua tu kita akan lalui. Setiap perbuatan pasti ada akibat yang akan kita akan lalui. Jadi kita bersabar. Tak apalah, kita undur. Tuan tak benarkan persatuan, perbuatan sunnah. Kalau kita buka tak dibenarkan. Kita semua dipantau dan sebagainya. Tak apa. Kalau begitulah tak apa. Itu ada hikmah dia. Kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Undur diri itu bukan berarti kita tapi kita bersabar di atas kita mohon kekuatan kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kata kita nak lawan dengan syaitan, bukannya nak lawan dengan Dajjal ni, bukannya Dajjal ni boleh dilawan. Memang Allah beri segala kelebihan Allah beri kepada mereka. Cakap lidah dengan ayat Al-Quran dengan tak penuh lidah macam tu. Tapi apa yang kita kena bekalkan ialah genggam agama bagai bara api, dihiasi dengan iman kesabaran kita. Kita kena tahu kesabaran. Nanti orang cakap sabar sampai bila nak sabar? Kan nanti syaitan main kat situ. Jadi Ustazah nak beritahu sabar itu dikatakan ubat-ubat yang macam mana. Sebab tu ramai kalau ada pesakit yang dalam proses penyembuhan. Kalau Ustazah tengok dia ada orang cuba, Ustazah tahu kan? Kadang Ustazah bukan bercakap dengan dia. Awal sebelum nak berubat dengan sunnah, Ustazah insya-Allah saya nak kerana ni semua nak. Saya yakin saya boleh. Itu kata kamu. Sebenarnya Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala nak proses sembuh tu, bagaimana anda nak melalui setiap proses-proses tu dengan sunnah ni bukan merawat hanya sekadar zahir, tetapi perubatan cara sunnah ini merawat diri anda, mengenal Allah, mentauhidkan Allah, yakin pada Rasulullah SAW, sunnah tidak pernah berbohong, dan bagaimana Allah Ta'ala memberi hadiah kepada anda apabila anda lalui dengan penyembuhan-penyembuhan yang jiwa yang kuat, yang kental. Mari kembali jiwa yang sebenar. Jiwa seorang Muslim yang sebenar. Jiwa seorang Islam yang tidak gentar. Dia yakin dia ada Allah dan dia yakin bahawa penyembuhan itu dari Allah, dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada penyembuhan sesuatu yang haram dan meragukan. Jadi kita kena balik-balik. Sebab tu Ustazah nak semua orang berilmu. Kenapa kita berilmu? Kita belajar. Belajar melalui diri kita, bukan ajar orang lain dulu. Lepas tu saya kata perubatan sunnah bukan black magic. Ustazah akan tengok, punca ni makan buat steroid jadi, kau makan ubat ni jadi macam mana. Orang macam ni. Lepas tu kita kena sabar. Kadang-kadang Ustazah tengok, ya Allah, budak-budak eczema, kadang-kadang ibu yang tidak bersabar mengeluh kesah. Racun tu mesti dikeluarkan. Kalau racun tu tak dikeluarkan, macam mana? Dibiarkan lagi makin teruk sampai busuk dalam. Sampai memudaratkan hidup budak tu nanti. Tapi bila Ustazah kata sampai macam, kita terbubur kerap. Jangan putus asa. Kita kata bila, bayangkan kita buat benda tu dah bertahun. Benda tu dah masuk dalam darah kita dah bertahun. Lepas tu kita nak keluarkan dalam masa seminggu, 2 minggu, sebulan. Kita fikirlah, bila dalam darah, ambil masa, daging pun dah rosak, semua tulang dah rosak. Benda dalam darah. Bila racun tu keluar, kita pukul pula anak tu, kita marah anak tu. Jangan buat macam ni, gatal, tak faham ke benda gatal ni? Jangan digaru. Benda gatal, siapa tak garu? Ni budak kecil lagi. Ada ibu dia pukul anak dia ni, lepas tu ngadu dengan Ustazah. Mak dia pukul dia dan sebagainya. Tidak tahukah seorang ibu, anak kamu jadi begitu kerana siapa? Kerana kamu juga. Kerana kamu tidak mengenal Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kamu tidak mendekati, tidak tahu bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin manusia itu telah dijadikan dengan penuh kesempurnaan. Manusia dijadikan dengan sempurna. Tapi inilah dia. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita merawat, kita nak cepat baik. Kita nak cepat. Sampai bila lah kalian tak akan jumpa jalan penghujungnya. Sebab tu anak-anak yang mana nak eczema, nak rawat dengan Ustazah, kata kena betul-betul. Kebetulan Ustazah tak boleh
Ya, orang nak jumpa ustazah tak boleh. Ya, mereka tak bagi, kita jumpa-jumpa tak bagi. Ya, jadi bila keadaan PKP ni macam ni, ya, anda kena kuatkan jiwa anda. Ustazah dah tunjuk, okey, macam mana orang ni sembuh. Sebab ustazah nak tunjuk cara, memang budak ni masa tu dengan ustazah jaga seminggu. Baik, macam mana teruk dia, tapi racun tu keluar macam mana. Semua tu ada kaedah dan teknik dia. Bukannya semua tu macam kita kata, tentu saya kata batu sauda pun ada grade perubatan, minyak zaitun pun ada grade perubatan. Macam yang anda tengok tu lah. Sebab tu ustazah nak ajar kepada kita semua, sebab tu seorang ibu kena sedar di mana kesalahan kita. Sebab tu Islam mencegah lebih baik daripada merawat. Islam mencegah tu lebih baik daripada merawat. Sebab tu Islam ni menjaga. Tetapi apa pencegahan yang bagaimana? Pencegahan dia wajib mengikuti apa yang disyorkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Jauhi yang haram, jauhi yang meragukan. Bertahun-tahun habatu sauda digunakan. Bertahun-tahun madu digunakan. 1400 tahun lebih menggunakan madu. Habatu sauda. Ya, sebagai satu kekuatan tubuh badan manusia. Ya, sampai kita nak tahu apa rahsianya. Ya, sebab itulah ya kita umat Nabi Muhammad SAW sekarang ini benda baru. Benda baru. Ya, sekarang pertikaikan lagi benda yang ada dalam Al-Quran dan sudah dah bertahun lagi. Tak apalah, ya, kita tak boleh nak bercakap benda yang benar. Ya, sebab apa? Semuanya itulah halangan-halangan. Mereka boleh cakap pula. Dia tak bagi kita cakap apa-apa. Komen tak bagi. Bila kita tak bagi, janganlah nak panaskan, ya. Diorang boleh maksud orang lain menjauhi apa yang Allah Ta'ala Rasul sampaikan. Jadi kita kena ingat, umat akhir zaman berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebab tu anda kena dekatkan diri anda. Syarat dia kena dekatkan diri kita. Kenal di mana salah silap kita. Kita kena perbaiki semuanya sebelum kita masuk dalam lubang kubur. Sebelum kita melalui alam akhirat yang lebih dahsyat. Sebab anak itu adalah satu amanah. Daripada anak besok mendakwa kita di akhirat kelak. Ya, lebih baik kita bersihkan darah anak kita sekarang ni. Bersihkan darah kita sekarang ni. Ya, sebab tu saya pun ingatkan balik kepada kita semua, menjaga, kita perlu menjaga nikmat iman Islam. Kita kecapi pada hari kerana daripada usaha keras para sahabat golongan selepas mereka menegakkan agama Allah di muka bumi. Kerana Allah SWT telah menjanjikan ganjaran istimewa kepada orang-orang sabar berdasarkan firman Allah Ta'ala. Sungguhnya orang-orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan pahala untuk mereka dengan tidak terkira. Tahu tak puan-puan, Ustazah ambil kata ni daripada siapa ni? Ni Ustazah tak pandai mandai ni. Ustazah ambil kalam-kalam kata ni pun tahun diterbitkan 24 November 2016 daripada siapa? Daripada Menteri Agama kita sendiri. Tatah minta Menteri Agama kita baca balik. Ni. Baca balik. Yang bawahnya. Tetapi kenapa jadi macam ni? Sebab tu kita umat akhir zaman kembali balik. Bukan mereka golongan yang tidak tahu. Mereka golongan yang tahu. Tetapi inilah dia akhir zaman. Diuji manusia itu dengan kenikmatan. Iaitu itulah yang anda kena faham. Jadi ikut apa pada niat nawaitu. Dia kan tak tahu. Berbeza orang yang tak tahu. Bukan tak tahu. Sebab itu Ustazah tunjuk ni. Apa yang dia cakap ni, Ustazah cakap bukan reka-reka. Ustazah cakap ni apa yang disampaikan oleh Menteri Agama tahun 2016. Jadi daripada Menteri Agama tu juga. Lidah Menteri Agama juga. Siri ke-144 Irsyad Al-Hadis. Siri ke-144 kepentingan sabar dalam agama. Sebab tu Ustazah nak ingatkan ni 14 November 2016. Jadi semua orang kena faham. Mana bukan tak tahu. Benda ni dah tahu. Tetapi di sinilah yang kita kena faham tentang kehebatan orang yang bersabar. Sebab tu kalau kita ingatkan Umar sabar itu satu daripada pesanan-pesanan Allah Ta'ala di buminya. Barang siapa meliharanya, niscaya ia selamat. Dan barang siapa mensia-siakannya, niscaya ia binasa, iaitu di dalam neraka Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala ingatkan ni. Nabi SAW bersabda,
Bersabar itu satu daripada pesanan-pesanan Allah Ta'ala di buminya. Itu dalam Quran banyak tentang ayat sabar. Ya, jadi barang siapa memeliharanya, niscaya ia selamat. Dan barang siapa mensia-siakannya, niscaya ia binasa, iaitu di dalam neraka Allah Ta'ala. Sebab tu Ustazah kalau pesakit datang pada Ustazah, kalau dorang bercakap dengan Ustazah video call, ya, kata kalau tak sabar minta maaf. Dia kata minta maaf, ya. Carilah cari yang kaedah lain. Kadang tidak ada yang lain melainkan Ustazah kena ingatkan diri Ustazah manusia yang berdosa. Kalau Allah nak kifarah aku, kifarah dekat dunia. Jangan Allah Ta'ala membalas dosa-dosa dan kelalaianku dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Hanya itu menjadi ubat, hanya itu menjadi penawar. Ya, bagaimana Allah Ta'ala nak memproses setiap tubuh badan manusia. Ya, yang kita sendiri menzalimi diri kita 40 tahun, 45 tahun. Ya, Allah Ta'ala beri nikmat kesihatan pada kita, tapi kita menyalahgunakan nikmat kesihatan kita selama ini. Lepas tu kita tak mau, kita abaikan sunnah. Kita abaikan apa yang dalam Al-Quran. Kita abaikan selama ni. Semuanya kita abaikan. Jadi orang yang pegang teguh kepada agama, dia akan kembali kepada agama. Jadi bersabarlah kita. Sebab tu saya ingatkan, Allah Ta'ala juga berfirman kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam, wahai Musa, barang siapa yang tidak redha dengan qadakku, tidak sabar dengan ujianku dan tidak bersyukur dengan nikmat-nikmatku, maka keluarlah daripada antara bumiku dan langitku serta carilah untuknya Tuhan selainku. Ini Nabi SAW bersabda ni. Ya, dengar balik apa ni. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa bin Imran AS, wahai Musa, barang siapa yang tidak redha dengan qadakku, ketentuan Allah Ta'ala, tidak sabar dengan ujian Allah Ta'ala dan tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maka keluarlah daripada antara bumiku dan langitku serta carilah untuknya Tuhan selainku. Tak apalah. Ini amaran Allah Ta'ala. Sebab amaran mereka, siapa yang Ta'ala ni, kamu tidak ada hak. Kamu tak boleh masuk ini, kamu tak boleh masuk itu. Kita kena siap sedia lah. Kalau kita masih nak dunia, kan jangan marahlah. Kita biarkan je lah. Kita janganlah marah pada Perdana Menteri. Kita janganlah marah kepada sesiapa pun. Kita jangan marah pada mereka. Kerana apa? Mereka di dunia ni memang tempat mereka. Sebab Allah Ta'ala dah ingatkan. Kepada umat akhir zaman, kita jangan ada protes pun. Kita tahu benda ni ada ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi bila Allah nak uji kita, apabila Allah nak sembuhkan penyakit kita, apabila Allah nak beri kebaikan pada kita, Allah Ta'ala beri kesusahan tu di dunia. Jangan kita gaduh dengan diorang. Salah kita juga. Apa ni, kita orang nak masuk mall pun tak boleh. Anda tahu tak, masuk mall ni bawa anda ke papaan. Kalau anda tahu. Orang yang berlama-lamaan dekat mall, masuk mall, dia berlama-lamaan untuk balik pada mall, boleh bawa kepada kepapaan. Jadi lebih baik duduk diam di dalam rumah kamu. Lebih baik lari, pergi lari daripada dunia yang tidak sehaluan dengan kita. Benarlah Rasulullah SAW, larilah kamu menyelamatkan agama kamu. Tak payah nak kata orang, apa orang ni yang macam ni, kita duk ngata orang, duk nampak orang daripada hujung sampai awal, duk nampak orang. Tapi kita tak nampak diri kita ni, apa persiapan kita? Apa persiapan iman kita? Salah satu ialah kita kena ada kesabaran. Kena faham nikmat kesabaran. Kena faham. Orang akan kata kita macam bukan kita balas kata mereka. Kita tak boleh makna membalas kata-kata mereka. Kita tak boleh. Sebab tu apa? Biarkan. Sebab memang undang-undang mereka. Tapi ingat, apa amaran Allah Ta'ala? Nabi SAW ingat kepada Nabi Musa, wahai Musa, barang siapa yang tidak redha dengan qadaku, tidak sabar dengan ujianku dan tidak bersyukur dengan nikmat-nikmatku, maka keluarlah daripada antara bumiku dan langitku serta carilah untuknya Tuhan selainku. Jadi orang yang tak percaya pada Allah dan Rasul, tidak mempercayai sunnah, tidak mempercayai Al-Quran, biarlah dia nak ikut cara tu. Mereka yang yakin selain daripada untuk menyembuhkan tu, ambil kerana mereka kata mereka pakar. Terimalah. Dengan bawa apa-apa yang anda kata iman kita sekarang ni. Benda ni tak boleh dibohongi. Dalam jiwa kita ni tidak boleh dibohongi oleh sesiapa. Sesiapa pun tak boleh bohongi. Jadi kita kena persiapkan diri kita muhasabah. Jangan kata-kata diorang lagi dah, biarkan diorang. Sebab apa? Tu Nabi kata lari. Dah, sudah. Jangan bergaduh, bertengkar. Kalau kita bergaduh dengan bertengkar mereka kerana dunia, kita masih ada lagi keinginan dunia dalam diri kita.
kita pun masih ada lagi nak kepada dunia. Kita masih lagi ada dunia. Sebab tu kita rasa, wah tak dapat pergi mall, tak boleh ni, tak boleh tu. Kita rasa macam nak mati dah. Oh tak boleh, kita nak masuk juga mall, kita nak ni. Salah je kita. Biarkanlah mereka nak kenikmatan dunia. Berikanlah. Allah Ta'ala beri. Sebab itu Allah beri kepada Dajjal ni segala-gala kehebatan. Allah beri. Pengikut-pengikutnya Allah beri. Semuanya di dunia. Tetapi kita ni Allah nak beri di akhirat. Apa kebaikan sabar yang Allah balas kepada orang yang sabar. Jadi hadis ini mengandungi suruhan dan juga berunsur ancaman. Lepas tu saja dia tu berunsur ni. Hadis tadi tu mengandungi suruhan dan juga berunsur ancaman. Ancaman daripada siapa? Allah Ta'ala. Allah yang mengancam. Pergi kamu, pergilah. Macam saya cakap pada Syakir lah. Yang tak boleh nak sabar. Kita dah cakap. Perubatan sunnah bukan black magic. Perubatan sunnah bukan makan terus baik macam tu. Tidak. Kategori perubatan susah dapat. Apa yang keluar pada racun? Ni orang misalnya, ya Allah. Saja saya nak kurus. Lepas tu bila asyik berak-berak kencing. Ustazah tak tahan dah nak berak, nak kencing. Kaki saya lenguh. Ustazah kaki saya lenguh. Macam mana nak buat kaki saya tak lenguh Ustazah? Kita pun cakap, ya Allah. Ustazah kata lepas tu berak. Ustazah kenapa asyik berak kencing? Habis nak suruh Ustazah suruh solat tip. Jangan bagi berak kencing. Cuba fikir betul-betul. Kita nak kurus tapi tak nak berak kencing. Lawak apa kalian buat kat Ustazah? Kadang-kadang kalian tak fikir apa kalian bercakap. Sebab tu kita kena buangkan. Kita kena faham. Bersihkan dalam darah kita. Sebab tu Ustazah suruh berak kencing. Berak kencing tu baguslah. Ustazah saya habis nak biarkan perut kita banyak paip-paip kat luar tu. Lepas tu saya kata kadang, ya Allah, kata, Ustazah saya ni, anda tahu tak, orang nak buat kecantikan. Kalau anda muka diorang kan, diorang bukan apa ni, pakai apa benda steroid, apa benda hydroquinone. Pakai apa benda, diorang pakai benda kat muka diorang nak putih. Anda ingat terus putih macam muka diorang ada pengelupasan. Tetapi bila sunnah, bila nak salin kulit, ala Ustazah, kulit muka saya jadi macam ni. Tapi tak adalah dia memudaratkan macam kita pakai hydroquinone dan sebagainya. Kadang-kadang Ustazah dengan sakit, kita kata betul-betul kalian ni buat lawak. Nak kurus tapi tak nak berak kencing. Macam mana Ustazah nak buat? Kalau Ustazah cakap puasa setahun, tak boleh pula nak puasa setahun. Sebab apa? Inilah kadang-kadang ini ragam manusia. Ragam manusia. Kan kita susah nak cakap. Tapi kalau kadang bila Ustazah perasan, kadang bisikkan syaitan. Sebab tu anda sebenarnya kaki nak hilangkan lenguh. Anda nak hilangkan semua tu. Sebenarnya lenguh kaki semua tu, betulkan balik sistem dalam perut usus tu. Nanti anda berak kencing. Anda dah dapat set kecemasan tu nanti. Semua tu anda akan faham. Ustazah akan pasti berak kencing. Semua turun. Gula dalam badan, kencing manis, darah tinggi akan turun. Perut anda puncit jadi kurus. Anda jadi kecil. Nanti orang susah pula. Bila anda kurus nanti semua susah hati. Kurus pula. Kenapa ni kurus? Tak cukup makan ke? Bini tak ni. Aduh, PKP punya pasal semua duit tak masuk. Pula dah. Kurus pun salah. Gemuk pun salah. Ni kalau anda pegang kata manusia. Sebab tu kita jangan guna kata manusia. Sebab tu Ustazah nak anda kena faham. Sebab tu Ustazah bila tengok sakit, nasib baiklah PKP ni. Nasib baiklah kita dihalang untuk berjumpa. Kalau berjumpa dengan Ustazah siap. Ustazah tengok mulut, Ustazah tengok kaki. Kalau kaki Ustazah saya tak boleh jalan. Ustazah pegang bahagian tu. Ustazah ajar ni, urut kat sini ni, tekan kat sini ni. Cuba buat, bukan tak boleh pun. Sebab tu Ustazah nak maklumkan. Sebab tu Al-Warid boleh sapu muka, badan semua, kepala semua boleh. Sebab tu saya beritahu nak kurus, nak apa, semua tu ada cara. Sebab tu saya kata senam Mekah tu simpan dulu. Senam Mekah tu simpan. Sebab apa? Tak boleh, kena baikkan sistem usus tu dulu. Kena pulihkan dulu sistem rahim kita dulu. Kena baikkan sistem usus kita yang besar dan kecil tu semua kena elok dulu sistem pembuangan tu. Ginjal kita semua supaya tidak memudaratkan anda. Lepas tu saya kata lebih baik kalau anda kerap kencing, biarlah dia keluar kencing. Tapi ingat, bila masuk bilik air, ikut sunnah Nabi. Masuk kaki mana, keluar kaki mana. Ambil wuduk, jangan lupa. Kita dapat ala-ala masuk bilik air, ambil wuduk. Setiap kali nak ambil wuduk, jangan pernah tinggal bismillah. Perbuatan bismillah ditinggalkan, anda ambil wuduk sia-sia. Bismillah tu penting. Jadi dah tak nak lah ngeluh-ngeluh. Ustazah saya sakit ni, pertama sakit. Tak nampak macam mana.
Tak kata dah, tak payah berubah dengan cara Ustaz Gaya Sunnah lah. Pergilah cari perubatan lain. Lepas tu saya kadang-kadang dah malas nak bercakap, carilah perubatan lain. Cari perubatan lain. Kalau anda nak lebih baik, lebih cepat. Sebab tak nak buat macam mana? Sebab apa? Dia Allah Ta'ala nak kifarahkan dahulu. Nak ajar, beri pengajaran pada manusia. Perut yang makan mengikut hawa nafsu. Perut, kau ni makan tak ingat orang jiran sebelah. Kau tak ingat kucing yang lalu kat bawah kau. Kita tak nampak semua tu dosa-dosa kita ni. Kita kena balikkan apabila sesuatu proses dalam perubatan sunnah ni, kena balik kepada apa yang telah kita lakukan. Semua itu adalah kifarah daripada Allah Ta'ala. Jadi sangka baik dengan Allah tu kena tinggi. Lepas tu saya kata buktikan jiwa kita. Sunnah tidak pernah berbohong. Buktikan, kata lawan dengan bisikan syaitan untuk melemahkan kita. Bisikan syaitan untuk kita ragu dengan Allah Ta'ala. Bisikan syaitan untuk kita lemahkan kita keyakinan kita dengan cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata perubatan sunnah ni mudah. Tak susah. Tak sakit zahir, mudah dirawat. Diorang tak payah cakap. Kalau Ustazah tunjuk lagi gambar, Ustazah mengamuk macam hari tu, nasib baiklah yang lain telah downkan Ustazah. Ustaz pun downkan Ustazah. Ingatkan Ustazah. Nabi Muhammad SAW pesan sabar. Sabar hadapi mereka. Nanti Allah Ta'ala beri. Biar kita undur. Kita undur. Kita undur sebentar. Dan lihat apa Allah Ta'ala beri kepada mereka. Hasil kehebatan manusia. Biarlah. Tak tu Allah Ta'ala kata, buatlah kamu. Seperti mana yang kalian nak buat. Nak buat bulan, matahari, nak tunjuk pakar-pakar manusia. Buat manusia ni, buatlah. Tapi Allah Ta'ala kata, tengok apa hasilnya. Siapa yang yakin itu kalau kalian, kadang-kadang orang tu datang nak ambil dengan rela hatinya, dengan redanya. Lepas tu nak minta Ustazah doakan. Itu doa bodoh namanya. Nak suruh Ustazah doa tu mana Ustazah? Ustazah bukan orang munafik. Ustazah kan jenis orang pepura. Ustazah kalau tak suka seseorang, saya cakap. Kalau Ustazah marah anak ke pasar raya tu, selamba je Ustazah marah. Apa Ustazah? Kenapa? Ustazah nak ingatkan kepada kita semua, kembali balik diri kita, kenal. Tengok cermin. Tengok aku nak berbuat cara sunnah ni, ada keyakinan ke tidak? Benda gatal. Ustazah saya pakai amal sabun yang warid. Sekali Ustazah tengok. Hantar gambar dekat Ustazah. Bila hantar sekali gambar, dah teruk macam ni, kaki kita dah sampai daging tu dah busuk dalam. Mandi akan keluar racun tu semua akan keluar. Semua tu akan kita undur sekejap. Biar Allah yang mengatur segalanya. Allah ada perancangannya. Umat akhir zaman hanya kamu perlu sabar. Berdirilah kita dalam sabar dalam solat. Teguhkan diri dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Allah akan hantarkan pertolongan. Jangan ragu dengan Allah Ta'ala. Pasti mereka mendatangkan barisan-barisan mereka. Allah Ta'ala ada barisan daripada Allah Ta'ala juga. Kita jangan datang nanti syaitan. Allah Ta'ala tak tolong. Tak ada ke siapa nak balas? Tak ada ke siapa nak balik bom kat diorang? Tak ada siapa ke ni? Jangan ada benda yang berfikir dalam macam tu. Sebab apa? Kita kena Allah Ta'ala nak datangkan umat akhir zaman seperti awal Islam dahulu. Kesabaran sahabat-sahabat Nabi. Keyakinan adanya Allah Ta'ala. Supaya kita ni umat akhir zaman dipenuhi pahala-pahala kesabaran. Kita ni dipenuhi pahala-pahala sabar. Apa dia pahala sabar? Ni saya nak cerita. Supaya anda bila lepas ni apa suami buat? Cobaan. Apa isteri buat? Cobaan. Apa saja orang buat kat kita? Cobaan. Dah kita jangan marah. Kalau diorang kata tak boleh masuk, pasport tak boleh lepas kat sini. Cobaan. Jangan marah dia orang. Tak perlu nak marah menteri. Tak perlu nak marah mereka. Sebab dunia ini memang Allah Nabi dah cerita. Yang kita kata dah tahu tu, kenapa buat macam tak tahu? Nak gaduh-gaduh juga, nak berebut juga. Tak payah. Jadi kita jangan gaduh-gaduh dengan mereka. Jangan lagi dah. Kita nak pertikai-pertikai apa. Memang Allah beri kepada mereka cobaan. Kita apa-apa? Cobaan. Kita ingat yang tu. Sebab itu hadis ini Allah Ta'ala memberi suruhan dan dalam sama berusaha ancaman. Berarti dia menyuruh sambil menakutkan supaya meredai qada Allah Ta'ala. Kita ni hidup di zaman akhir zaman. Takutnya Ustazah, saya takutlah Ustazah. Inilah dia kamu apabila boleh duduk di akhir zaman. Kamu adalah umat yang mampu menghadapi akhir zaman. Kamu adalah mampu. Orang maki kita, orang hamun kita. Cobaan. Orang kata kita gila.
cobaan. Sebab apa cobaan? Itulah pahala-pahala yang anda kena tahu. Sabar ini besar yang Allah nak beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita nak zikir malas. Kita nak baca, kita nak zikir semua malas. Percaya tak cakap Ustazah? Kita ni zikir malas. Percaya tak? Jangan cakap kita rajin zikir. Zikir, katalah kita zikir sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lain kali kita buat apa? Kita tidur. Kalau kita tengok Facebook ni boleh pula. Kalau tengok artis boleh pula. Tapi inilah Allah Ta'ala tahu umat akhir zaman di awal-awal Islam. Sebab itulah awal-awal Islam tu tauhid dulu. Sebab itulah Nabi SAW ni 13 tahun ni mana mempertahankan tentang tauhid dulu. Menanamkan tauhid kita, hubungan kita dengan Allah. Lepas tu kita nampak dalam 9 tu, kita tengoklah yang ini cakap macam ni, yang ni cakap macam ni, yang ni cakap macam ni. Masing-masing dengan kebanggaan mereka lah, keimanan tu, keimanan mereka dengan wajah mereka berseri cahaya. Wow, ramai-ramai yang menyokong, ramai-ramai yang suka dengan mereka. Hebat mereka berkata-kata. Itulah melambangkan apa yang hasil mereka belajar, apa yang mereka dapat. Kita pandangkanlah. Inilah dia hasil-hasil itu. Dengan PhD. Faham tak teman-teman cakap ni? Lepas tu Allah Ta'ala kata barang siapa tidak redha dengan kodok. Jadi Allah Ta'ala ingatkan menghadapi ujian bencana padanya dan bersyukur terhadap segala nikmat-nikmatnya. Jadi Allah Ta'ala juga barang siapa tidak redha dengan kodokku. Al-Bahaiki meriwayatkan daripada Anas, firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak redha dengan qada'ku dan qadarku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selainku. Maknanya kalau kita tak redha, carilah Tuhan yang lain. Kalau anda tak redha cara sunnah, anda tak redha cara cari lain. Allah Ta'ala kata cari. Nak bahas ini, ambil. Nak cocok banyak kali, ambil. Kamu nak dengar cakap tu, ambil. Jangan halang, kalian jangan halang. Seorang ibu cakap dengan anak, jangan buat macam ni. Bahaya nanti menimpa, jangan keluar rumah. Kat bawah, kat depan tu ada anjing. Nak keluar juga. Kalau kena juga, lantak. Itu akibatnya. Sebab itulah kita ni Allah Ta'ala nak beri kebaikan. Kebaikan satu demi kebaikan. Sebab tu orang ni jangan halang. Kita jangan heran. Benda ni jangan heran. Allah Ta'ala pun tak pernah paksa. Agama ni tidak ada paksaan. Dalam agama tidak ada paksaan. Kita kena tanya diri kita ni. Yang kata ada kesedaran, ada keinsafan ni. Macam-macam ada sedar, ada insaf. Yang tahu sangat tentang ilmu psikologisme semua ni. Tahu sangat. Tanda akhir zaman, hari kiamat. Yang nak berebut nak masuk dalam mall tu juga buat apa? Nak hidup makan, dah tahu makanan dekat situ dah. Macam proses, macam pusing kanan kiri, pusing kini-kini, balik bayar juga. Pun nak berebut makanan yang kat situ tu buat apa? Kenapa kita nak guna yang macam tu? Sebab tu kita kena balik. Allah Ta'ala ingatkan, sabar ketika Nabi SAW bersabda, sabar ketika ditimpa bala itu dibalas dengan 900 darjat, iaitu pahalanya. Jadi di sinilah Allah Ta'ala ingatkan kepada kita semua tentang besarnya nilai sahabat. Saya nak cerita sikit daripada Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa sabar menunaikan segala yang difardukan Allah Ta'ala. Barang siapa sabar menunaikan segala yang difardukan Allah Ta'ala. Kita nak mendiri solat kena sabar. Dalam masjid kita tak boleh masuk. Sabar. Kita nak solat Jumaat tak boleh masuk. Tapi kita kena fikir macam mana solat Jumaat. Takkan aku nak terus tinggalkan solat Jumaat? Kena fikir ia memperolehi 300 darjat. Barang siapa bersabar menjauhi segala yang diharamkan Allah Ta'ala. Ingat perkara yang barang siapa bersabar menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ia memperolehi 600 darjat. Benda yang Allah kata jelas, benda tu haram. Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan di syurga kerana pohon kuldi. Bila dalam Allah Ta'ala diceritakan dalam Al-Quran, tak ingat ayat apa, tapi tak pernah cakap tentang pohon kuldi. Apa rayuan syaitan? Inilah dia yang anda kena tahu. Tak nak ulangi cerita tu, tapi itu yang tak nak ingat. Pohon kuldi tu dekat kat syurga, kat dunia ni, kat syurga tu, kau nak ambil apa, ambil lah. Tapi jangan dekati pohon kuldi tu.
Jadi dekat dunia ni ibarat benda balik bayar tu alkohol, benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata jangan dekati benda yang telah Allah haramkan. Jangan berlaku kedua kali. Hai anak Adam, jangan berlaku kedua kali. Jangan berlaku kali kedua. Ini Allah Ta'ala ingat. Tak tahu dah lupa dah ayat tu. Tak saya dalam surah Al-Azab. Tak tahu tak ingat. Tapi tak kena cari balik besok. Tak kena cari balik. Pohon kuldi. Itu isyarat kerana pohon kuldi lah. Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga. Untuk apa? Kifarahkan balik. Sebagai Allah Ta'ala, peringatan Allah Ta'ala balik. Jadi kita umat kita ni umat kita ni manusia ni, Allah Ta'ala di dunia ini, apa tujuan kita ni dilahirkan untuk kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni? Apa tujuan kita hidup dekat bumi Allah Ta'ala? Melainkan untuk kita beribadah kepada Allah. Memperkuatkan hubungan kita kena dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka kata apa? Katalah satu saya kata, saya ingatkan balik. Ini Allah Ta'ala, barang siapa bersabar menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ia memperoleh 600 darjat. Dan barang siapa bersabar terhadap bencana yang menimpanya, ia memperoleh 900 darjat. Memang kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita, kadang-kadang musibah, sakit, kadang-kadang dapat suami isteri ni tak sama. Kadang-kadang tengok suami kan, kalau isteri jenis banyak bercakap, suami tak banyak bercakap. Macam ustazah dengan ustaz lah. Kalau ustaz bukannya banyak bercakap, ustazah yang banyak bercakap. Ustazah tak masak, ustaz yang masak. Macam tu lah. Jadi suami isteri tu dia bukannya sama macam tu, tidak. Biar tu kita dengan suami kena, yang tak sama ni kena cari saluan. Yang menjadi sama itu, kau nak agama, aku nak agama. Itu dia. Kau nak agama, aku nak agama. Kalau ustazah dengan ustaz bergaduh, bagi pandangan macam-macam bergaduh. Suami isteri mana tak ada gaduh. Ustazah bagi pandangan daripada apa yang ustazah fikir. Ustaz bergaduh dengan ustazah, ustaz sampaikan agama apa yang pada ustaz. Tapi bila berfikir, dua orang fikir balik, kau cakap betul, aku cakap betul. Lepas tu macam mana kita nak jadikan dua-dua ni jadi baik balik? Sebab apa? Dua tu bercakap berlandaskan nak kepada agama. Jadi pasangan itu mesti cari nak balik kepada agama. Lepas tu kita kena cari diri kita ni kepada agama. Sebab tu anak sedia. Permulaan orang nak kepada sunnah kifarah. Lepas tu saya kata bersihkan darah. Nak bersihkan darah mesti ada jalannya. Dengan cara apa? Bersedia. Biar kalau kita lihat daging yang yang busuk keluar. Tahu tak, saya pernah merawat seorang pesakit kanser 10 tahun yang lalu. Apa pesakit tu cakap dengan ustazah? Di bahagian kanser dia cakap dengan ustazah sampai pada satu tahap. Keyakinan dia, kekuatan dia. Dia cakap apa? Ustazah, sampai berlubang dekat sini, dia punya kanser. Tapi yang hairan, kanser dia tidak ada bau. Kanser dia tak ada bau. Semua orang kata kalau ada kanser kan orang ada bau dia kan. Tapi dia tak ada bau. Dia kata apa dengan ustazah? Saya nampak ustazah. Bila ustazah berkata dengan saya, ulat ini berzikir kepada Allah. Tak saya ustazah, dia kata ulat ini adalah binatang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi binatang yang berzikir kepada Allah sedang menyucikan. Dia kata, dia rasa ulat tu masuk, dia hanya makan cebisan-cebisan yang busuk, yang mana ni lepas tu dia akan keluar dengan sendirinya. Dia tak akan makan daging yang lain dan saya tak merasai sakit ustazah. Tu dia. Tauhid dia sampai ke tahap tu. Sebabkan Allah Ta'ala terlampau sayangkan dia, maka Allah Ta'ala ambil nyawa ketiga, iman yang ketiga kuat. Ketiga iman yang teguh. Ketiga iman yang tu kuat teguh, maka Allah Ta'ala cepat-cepat ambil. Sebab tu kita ni kadang-kadang Allah nak tengok tahap keimanan kita ni. Suatu jumpa pesakit macam-macam. Kalau dia kata binatang berzikir ini, dia makan, dia kata dia tengok. Sebab tu Ustazah pernah bawa pada dia. Dulu Ustazah tak jumpa pati ahmar, habatus sauda jenis pati ahmar. Ustazah jumpa, Ustazah dah cakap. Lepas tu Ustazah dah cuba dah makan macam habatus sauda daripada Iran, habatus sauda daripada negara ni. Ustazah ambil, Ustazah tumbuk, Ustazah buat. Sebab habatus sauda, kalau anda tumbuk, khasiat dia jangan dibiarkan. Bila kita tumbuk, dia punya tu nak dapat minyak dia tu, anda kena terus buat makan. Tak boleh dibiar lama. Kita tumbuk, kita biar. Tak tahu anda beli jenis serbuk, jenis apa tu tak boleh. Bila saya beli jenis Iran, jenama ni, jenama tu, tahu tak berlaku. Ulat tu lagi
Dia masuk lagi ke dalam, dia cakap. Tapi bila Ustazah buat daripada ni, tempat ni, Ustazah ambil, Ustazah buat betul-betul balik. Benda ni dia kata, subhanallah Ustazah. Dia kata, dia rasa tenang sejenak. Orang semua datang heran. Tak ada bau dan dia merasai itu ulat-ulat yang tidak memberi efek apa-apa. Ulat tu ni, lepas tu dia keluar. Ulat tu akan keluar dengan sendiri. Itu tauhid. Pesakit-pesakit Ustazah yang dahulu. Itu dia tauhid yang mereka pegang. Sebab apa? Mereka tidak, satu Ustazah bagi kepada anda, perubatan sunnah ini, kalau Allah panjangkan umur kalian di dunia, kalian menjadi saksi. Patutnya kalian jangan senyap. Tu ada kalau Ustazah kecil hati dengan pesakit-pesakit lama. Senyap aja buat tak tahu. Tak apa, tak kata lah. Diorang buat tak tahu. Kalau Ustazah diam, Ustazah pun buat tak tahu. Jangan macam tu. Orang baru tanya, orang lama lah. Tolong ni Ustazah mana ada masa nak bantu menjawab setiap soalan-soalan tu. Cuma menjawab seorang dua orang. Yang lain-lain tu tenggelam. Tak apalah kalian semua yang lain sibuk kan. Tak apalah, tak mau cerita. Tak mau ceritakan kehebatan yang anda lalui penyembuhan-penyembuhan sunnah tu. Kalau ikutkan orang sekarang, anda tengok orang sekarang sakit dia macam mana. Anda buat pekak, buat tak tahu, tak tahulah nak cerita apa. Cerita tentang apa yang anda lalui. Pengalaman kita dah makan el-warid, dah berubat dengan cara sunnah Rasulullah SAW, dah kita lalui benda tu. Ceritakanlah pada orang. Sebab apa Allah Ta'ala sembuhkan kita penyakit kanser, kencing manis, patutnya potong kaki. Bagaimana? Kenapa diam? Kenapa diam? Jangan nak pura depan Ustazah. Mesej-mesej, Ustazah saya rindu dengan Ustazah nak jumpa. Mampu saya tak nak jumpa. Kenapa Ustazah tak nak jumpa? Munafik, berpura semuanya. Minta maaf. Berpura Ustazah tak nak. Ini orang yang belum lagi, yang betul-betul gunakan set kecemasan. Tak tukar kata sampai tak terfikir. Keimanan mereka sampai mata orang mesej dengan Ustazah. Dia semua ada el-warid dengan sabun tu. Mata dia dah guna pun tak apa Ustazah saya ni. Subhanallah saya kata. Lain benar keimanan. Walaupun anda tak boleh jumpa dengan Ustazah. Walaupun keadaan sekarang ni terbatas minyak zaitun. Tak dapat yang betul. Kadang-kadang habatus sauda madu kita dapat yang ni sampai anda boleh bersabar dengan Ustazah. Ustazah kalian bayar dengan Ustazah 14 hari bulan 2, 15 hari bulan 2. Kadang-kadang yang lepas barang Ustazah dah hantar. Tak dipostkan oleh DHL tu pun geram juga. Tu Ustazah minta maaf. Muhasabah diri. Kalau kalian kata sibuk, Ustazah lagi sibuk. Ada tak nak buat ID, biar Ustazah yang buat ID untuk orang lain. ID kecemasan, Ustazah fikir ID. Macam mana aku nak bagi ID dekat pesakit? Macam mana Ustazah nak bagi ID? Ustazah dah cakap banyak, tolong bukakan untuk orang dapatkan nombor ID. Tak apa, semua sibuk. Sibuklah kalian. Tak apalah. Kalau orang kata pejabat nak tutup. Tutuplah kata. Tak kali Ustazah nak tulis, minta bantuan sumbangan untuk rumah sunnah. Untuk persatuan punya pejabat, untuk tempat kita semua. Kalau rasa tak ada kepentingan, tak nak aku sumbang. Ingat Ustazah ni pengutip derma ke? Nak bantu agama Allah, bersyukur. Kalau tak boleh bersyukur, terpulang. Ustazah bukan jenis berpura, terpulang masing-masing saya cakap. Anda nak terasa. Sebab bagi Ustazah, daripada besok hari Allah Ta'ala tanya kalian besok. Yang dah sembuh, yang dah baik, semua senyap. Allah akan tanya besok hari. Kesian orang baru. Jangan kesian. Kadang-kadang Ustazah nak penat tak larat tu, Ustazah cuba juga. Nak bantu, nak menjawab juga. Tolong juga. Ustazah pun tak faham lah. Ini kita berada akhir zaman. Kita berada akhir zaman hadis ni. Jadi kita kena ingat. Jadi sabar ini, Allah Ta'ala sahabat itu satu daripada pesanan-pesanan Allah Ta'ala di bumi ni. Sabar sama melihara, niscaya ia selamat. Dan barang siapa, ni kita buat ni ni ada cerita ni. Abdullah bin Salam radhiyallahu anha berkata, pada hari kiamat apabila diseru, bangunlah mereka ya ahli sabar. Dengar pada hari kiamat apabila diseru, bangunlah mereka yang ahli sabar. Maka mereka pun bangun dan dikatakan kepada mereka, pergilah kamu ke syurga. Tetapi malaikat bertanya, ke mana kamu mau pergi? Mereka menjawab, ke syurga. Malaikat bertanya, sebelum daripada penghisapan kau dah nak pergi ke syurga? Tengok sebab dalam pada ni, nanti anda dengar ni, orang yang bersabar ni. Jadi heran lah guys. Ke mana kamu nak pergi? Mana mereka jawab ke syurga. Malaikat tanya sebelum dari penghisapan. Mereka menjawab ya. Lalu malaikat bertanya bertanya pula, siapakah kamu? Mereka menjawab, kami ahli sabar.
Ya, malaikat bertanya lagi, bagaimanakah kesabaran kamu? Mereka menjawab, kami sabar menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kami sabar tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan kami sabar menghadapi bencana dan kedukaan di dunia. Malaikat pun berkata, sejahtera ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu dan sebaik-baik balasan adalah kampung akhirat. Ni dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Jadi sejahteralah ke atas kamu. Malaikat berkata, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, sejahteralah ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu dan sebaik-baik balasan adalah kampung akhirat. Jadi kalau anda yang dibawa oleh Rasulullah SAW berjihad, bersusah payah, Rasulullah SAW menahan doa ni untuk siapa? Untuk kita umat akhir zaman. Untuk siapa? Nak menolong kita umat akhir zaman di pada mahsyar kelak. Rasulullah SAW ni, apa saja Rasulullah SAW minta, pasti Allah perkenankan. Tetapi apa dia? Nabi Muhammad SAW ni manusia yang sabar, bersangka baik dengan ketetapan Allah Ta'ala. Jadi ini yang Ustazah nak tanamkan dalam jiwa anda, balikkan jiwa anda, persiapan anda. Dajjal menghiasi dunia untuk menggelapkan hati anda. Tetapi Allah Ta'ala, Rasulullah SAW membuka sunnah Rasulullah, membuka jiwa anda supaya apa? Nampak jiwa batin anda, nampak diri anda akan balik ke kampung akhirat kelak. Anda akan balik kampung akhirat. Anda akan balik kampung akhirat. Lepas tu Ustazah pada pesakit sunnah. Kalau Ustazah kata, Ustazah takkan ambil orang tu kalau dia berkata, Ustazah, saya ada sakit ni Ustazah. Okey, Ustazah kata, walaupun Ustazah tak boleh, Ustazah langgar. Ustazah jumpa. Okey, tak apa. Ustazah jumpa juga. Ustazah jumpa kerana apa? Niat dia satu. Kalau saya mati, Ustazah, saya tak nak mati kerana morfin. Tapi kalau saya mati, Ustazah, saya nak mati kerana sunnah. Kerana itu Ustazah terima, saya cakap. Ingat balik. Kamu berkata tu, kamu kena tunaikan janji kamu. Kamu bukan dilahirkan di bumi Allah Ta'ala ini untuk menjadi manusia munafik. Bukan jadikan manusia yang akan dihumban ke dalam api neraka Allah yang paling dahsyat daripada orang kafir. Jadi kita semua ni, kita layak. Sebab tu Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, orang yang tak semestinya belajar agama daripada kecil sampai besar, belajar agama, lulus periksa, dah ada ini ada tu, mereka ni akan lulus ujian mengenal hari akhirat. Jadi hari akhirat ni kepada siapa? Orang yang sabar, orang yang diuji oleh Allah, orang awam, dia orang biasa, tetapi dalam jiwanya ada cinta kepada hari akhirat. Orang yang berubah dengan cara sunnah. Orang yang yakin dia akan kembali kepada Allah. Dia sanggup mempertahankan nyawaku di tangan Allah. Dari tanah aku jadikan kepada tanah juga tempat aku kembali. Maka dia tidak akan digentarkan seperti mana. Dia bau terasa sakit. Itu atas dosanya sendiri. Tetapi yang tadi tu yang cerita, yang Rasulullah SAW cerita, yang mempertahankan kalimah tauhid ni, mereka dah dihumban ke dalam lubang, digegajikan kedua belah kepala mereka, dicakar tulang daging mereka dengan besi, tetapi mereka tetap teguh dengan kalimah tauhid kepada Allah Ta'ala. Kita ni sakit disebabkan dosa kita je. Kerana apa? Kita buat selain daripada apa yang dianjurkan Allah dan Rasul. Sakit kita sampai bila kita nak tertipu? Sakit darah tinggi, kencing manis, gula dalam badan. Anda kalau perut anda besar, sampai bila darah tinggi kencing manis tak turun-turun? Patutnya anda bebaskan dalam minda anda yang telah dirosakkan. Sikit-sikit darah tinggi, kencing manis ni. Pandang diri anda pada cermin. Ya Allah, aku tak nak pulangkan tubuh badanku dengan Allah dengan kaki yang busuk. Tak nak. Kalau ada cara sunnah, kita kata sampai kaki anda jadi baik. Kaki baik tu memang kaki akan elok dan cantik. Kalau Allah panjangkan umur, jadi saksi di dunia. Kalau Allah ambil nyawa, aku akan melihat kebenaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaki kita ni akan melalui titian siratul mustaqim. Setiap kali kita ambil wuduk, setiap hari Allah ingatkan kita akan lalui titian siratul mustaqim. Kaki kita yang busuk ini nak berjumpa dengan Allah ke? Malu kita dengan Allah Ta'ala. Mesti kita ada perasaan malu. Jadi kita minta, Ya Allah, bersihkanlah Ya Allah. Teguhkan hatiku Ya Allah. Jangan disibukkan darah. Anda tengoklah akibat orang yang sibuk siang malam. Darah tinggi, kencing manis. Setiap bulan cek. Darah tinggi, kencing manis. Makan ubat. Hilang kaki. Kaki dah hilang. Bertambah hilang, bertambah baik, bertambah apa? Akhirnya kematian
sia-sia. Kematian yang macam tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, carilah penolong kamu yang lain. Allah Ta'ala yang ingatkan. Lepas tu Islam tak ada perasaan. Jangan marah kalau dia orang kata, dia orang yakin kepada kehebatan manusia. Pergi. Pergi mereka. Siapa yang percaya, pergi. Lepas tu Ustazah kata, berubat cara sunnah dengan Ustazah. Biar last sekali. Last. Sebab apa? Kita dah tak ada dah. Benda semua perubatan semua dah susah. Yang Ustazah nak ialah diri anda. Sebab tu sunnah ni memberi kepada anda balik-balik diri anda. Tujuan anda jadikan di muka bumi Allah Ta'ala ni. Apa tujuan kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala? Bukannya kita bila sampai masa remaja. Lepas tu dah ada kerja. Dah dapat semua. Rumah dah dapat, semua dapat. Apa lagi? Duk susah hati pula. Patah darah tinggi kecil manis semua apa? Akhirnya tertipu dan terus tertipu hidup kita. Lepas tu saya kata, Allah bagi kita akal, kita gunakan untuk berfikir. Ya. Sebab itulah kesabaran itu adalah terletak paling kesabaran itu ya Nabi ingatkan ya, benda kalau terlalu banyaknya kesulitan berusahaan terpaksa ditanggung, sementara bencana berikut tidak sesukar yang pertama. Andainya sabar itu dipamerkan seorang lelaki, niscaya ia merupakan lelaki yang mulia. Sabar itu satu daripada pembenaran syurga yang tidak diberikan Allah melainkan pada hamba-hamba yang mulia di sisinya. Jadi Nabi SAW, dengar ya, Nabi SAW bersabda, ya, apabila Allah Ta'ala menyayangi seseorang hamba, dia mengujinya dengan bencana yang tiada penawar untuknya. Jadi nak kata, saya dah makan minyak zaitun, saya dah makan betul, saya dah makan madu. Ya, saya kata jangan campur dengan kimia semua, tinggalkan. Yang penting dalam diri anda ni, ya, persiapan, darah daging kita dah keluarkan, yang busuk, yang haram dah meragu kita dah keluarkan. Ya, tiba-tiba Allah Ta'ala, ya, apabila Allah Ta'ala menyayangi seseorang hamba dia, ya, mengujinya dengan bencana yang tiada penawar untuknya, berarti dia maha menyucikan daripada dosanya. Walaupun dia nampak pada saya dia tak sembuh, duduk baring macam tu, tapi kaki dia bertambah cantik, bertambah baik, ya. Dia duduk baring macam tu. Tetapi kata Allah Ta'ala, dia sekurang-kurangnya apabila kita kembali kepada Al-Quran dan juga berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%, sesungguhnya apabila kamu tidak sembuh, walaupun itu macam tak sembuh, orang nampak macam tak sembuh, tetapi Allah jamin sesungguhnya Allah telah menyucikan dosa-dosanya. Allah Ta'ala dah cucikan dosa-dosa kalian. Ya, menyucikan dosanya jika hamba itu bersabar, niscaya dia memilihnya, dan jika hamba itu redha menerimanya, dia memilihnya juga dan menyayanginya sebagai kekasihnya yang besar. Sebab tu kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingat Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah demam. Demamnya Rasulullah SAW tidak sama demamnya kita. Orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang ingat apa Allah Ta'ala ingatkan, wahai manusia, kita ni manusia, ingat Allah Ta'ala sendiri ingatkan pada kita semua. Sehingga sekiranya kalian ingin dicintai oleh Allah, kalian ikuti Nabi kamu, kalian kena cintai Nabi Muhammad SAW. Ya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi demam? Allah Ta'ala nak kifarahkan apa kata susahnya, beratnya menanggung sakaratul maut ni, beratnya. Tetapi apa kata Rasulullah? Kalau boleh sakit tu semua sakit umatnya, aku yang nak menanggungnya. Cintanya Rasulullah SAW pada kita, tetapi umat akhir zaman mempelekehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sombongnya kalian kepada Rasulullah SAW. Sombongnya kalian. Mentang-mentang kalian membesar dengan kaedah sistem, dengan macam tu, tidak ada belajar ilmu merendah diri, tawaduk, tauhid, tasawuf, akhir rasa aku pandai belajar ni dengan cara kepandaian akal otak tu. Jadi dia menggunakan semua otak akal dia, cakap dengan Nabi, perpelekehkan semuanya. Sebab itulah jadi anda nak berubat cara sunnah, fikir betul-betul. Kalau anda nak tangan ustazah bagi nyawa pada anda, dah salah. Ustazah nak beri pada anda perubatan sunnah ini. Kalau Allah panjangkan umur kalian, kalian jadi saksi. Kalau Allah ambil nyawa kalian, biarlah
dalam keadaan dosa-dosaku telah dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Apa jaminan Allah Ta'ala? Apa yang Nabi sampaikan? Apabila Allah Ta'ala menyayangi seseorang hamba, dia mengujinya dengan bencana yang tiada penawarnya untuknya. Tetapi Allah Ta'ala menyucikan daripada dosanya. Jika hamba itu bersabar, nescaya dia memilihnya. Dan jika hamba itu redha menerimanya, dia memilihnya juga dan menyayanginya sambil sebagai kekasih Allah Ta'ala yang besar. Lepas tu saya nak ingatkan balik. Kita semua ni kalau takut mati. Kalau anda berbuat cara sunnah, takut mati, tak payah. Pergi je kat sana. Lepas tu saya kata, jangan samakan. Mereka ada kecanggihan sebab tu mereka dah mencipta sesuatu untuk menjadi kebal. Siapa nak menjadi kebal, pergi. Mereka sudah menjamin ada kekebalan. Jadi siapa yang nak kebal hidup di dunia, ambil. Jadi jangan kalam yang sama. Kita ni kalam sunnah. Kalau Allah Ta'ala kata, kita dah tahu hakikat dunia ni apa. Hakikat akhiratnya apa. Dunia ni tempat apa. Akhirat ni tempat apa. Siapa nak hidup panjang, biarkan. Sebab tu saya kata, biar Islam ni tak ada paksaan. Allah Ta'ala pun tak pernah paksa pun. Mereka kita tengoklah. Mereka nak jadi kebal. Kebal lah, kita terima je lah. Jangan kita kacau-kacau diorang. Biarlah diorang nak kempen apa pun. Kempen yang kita tengok kat TV tu apa. Salah kita juga. Lepas tu Nabi kata tutup dah. Jangan ambil tahu dah. Dekatkan diri. Nilai kita. Bersihkan diri kita. Jangan nak gaduh-gaduh. Apalah nanti tak boleh nak keluar. Kita tak boleh ini. Kita tak boleh tu. Kita nak apa? Janganlah macam tu. Itu orang munafik kat apa. Kita dunia pun kita nak maknanya. InsyaAllah Jadi tiada seorang hamba menegur sabar itu satu daripada pesanan Allah Ta'ala di buminya. Okey, ni dah saudara cerita tadi. Okey, sabar itu terbagi kepada 4. Tulis, sabar ada terbagi kepada 4. Sabar pertama, sabar mengerjakan segala yang difardukan, iaitu sabar menanggung susah payahnya sehingga dapat menunaikannya dengan sempurna. Saya ulang Yang pertama, tulis kat komen tu supaya boleh kongsi dengan orang lain. Pertama, sabar tu terbagi pada 4. Pertama, sabar mengerjakan segala yang difardukan, iaitu sabar menanggung susah payahnya sehingga dapat menunaikannya dengan sempurna. Yang kedua, sabar ditimpa bala, iaitu sabar menanggung kepedihannya dan penderitaannya tanpa marah. Sebab tu kita kata jangan marah lah. Iaitu Nabi dah kata, dah lah kalau kau tak, memang Allah Ta'ala kata itu, memang Allah Ta'ala dunia ni aku bagi pada Dajjal. Yang kau nak berebut dengan Dajjal tu apa? Dan kau kata, kau pergi je lah duduk kat ruang kampung ke, kau duduk ruang mana pun, duduklah rumah ke, duduk kat hutan ke, duduk je lah. Sebab apa? Kita kena faham, tanpa kita marah. Sebab kalau kita marah benda dunia, kita nak kepada dunia. Kalau kita cerita tentang wanita, kita nak kepada wanita. Benda ni dalam diri ni. Nampak macam nak agama. Tapi sebenarnya berdebat nak juga pada dunia tu. Kita muhasabah diri kita. Jangan kita duduk sibuk kritik orang yang nak menerima kekebalan. Mereka nak kebal, biarkan. Jangan kita nak halang. Mereka nak kebal, kebal lah. Yang ketiga, sabar menghadapi perbuatan jahat manusia dengan tidak mengendahkannya. Sabar dengan perbuatan jahat manusia. Tetapi sebaliknya, mengambil mana yang baik daripadanya serta tidak berdendam kepadanya sama sekali. Ingat balik sabar. Yang ketiga, sabar menghadapi perbuatan jahat manusia dengan tidak mengindahkannya. Tetapi sebaliknya, mengambil mana yang baik daripadanya serta tidak berdendam kepadanya sama sekali. Macam kita lah. Sabar dengan adik-beradik kita, sabar dengan mak kita, sabar dengan ayah kita. Kelemahan mak kita, kelemahan ayah kita, kelemahan adik-beradik kita, kelemahan suami kita, kelemahan isteri kita. Jangan kita semua nak sempurna je. Kita sendiri pun tak sempurna. Kita sabar dengan tidak berdendam. Anak yang suka berdendam kepada orang tua, kehidupannya tidak pernah tenang dan bahagia. Oh, mak aku bangga, mak aku ni, ayah aku asyik bangga dengan anak nombor 1, nombor 2. Mentang-mentang cantik, mentang-mentang pandai. Aku ni mentang-mentang lah anak paling bodoh, perlu SPM terlalu tak, selalu tak lulus, selalu aku dipinggirkan. Jadi kita ada dendam daripada mak bapak kita. Kita tak boleh ada dendam. Apalagi dengan orang tua kita. Orang yang tidak mendoakan orang tuanya. Orang yang tidak mendoakan orang tuanya, orang yang dendam kepada orang tuanya, hidup ni akan apa-apa.
Tak boleh kita nak hukum orang tua, kita tak boleh nak hukum. Kita tak tahu apa masalah dia. Seorang isteri, dia tidak boleh berdendam dengan suami, dengan bekas suami. Buang. Kasih suami kamu yang akan menanggung dosa-dosa kamu dekat akhirat kelak. Buang benda-benda tu semua, buang. Supaya apa? Kita ni, supaya aku nak kepada Allah. Kalau anda nak kepada Allah Ta'ala, anda terpaksa buang sifat dalam badan kita, dendam dengan manusia. Sakit hatinya kita dengan manusia. Orang tu buat kita paling apa pun. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berdendam padanya sama sekali. Apa kata Saidina Umar bila orang tu macam kita berperang-perang, tiba-tiba Rasulullah SAW diberi, Rasulullah nak balas balik, tiba Rasulullah teringat marahnya bukan Saidina Umar nak menghunuskan pedang, dia tak jadi. Sampai orang tu heran, kenapa? Sebab marah, sebab bila sakit kita marah, kita nak balaskan dia bukan kerana nak berperang kerana Allah Ta'ala, tetapi kerana sakitnya Umar dipukul. Kita tak nak macam tu. Sebab tu kena jaga niat kita. Kita menegur anak kita kerana Allah Ta'ala. Anak kita tak berubah, tegur lagi. Anak kita tak berubah, tegur lagi. Seorang ibu jangan kata aku tak ampunkan dosa anak-anakku. Dalam hati kita jangan sekali seorang ibu doa kamu adalah mustajab. Doa ibu dalam hati kamu tu pun adalah satu doa. Dan tolong seorang ibu jangan sekali-sekali membezakan anak-anak. Tolong. Yang kadang-kadang anak yang tak bijak, anak yang tak cerdik, dialah yang selalunya akan jaga kita pada hari tua. Sabar menghadapi perbuatan jahat manusia dengan tidak mengindahkannya, tapi sebaliknya mengambil mana yang terbaik daripadanya serta tidak berdendam padanya sama sekali. Sebab ustazah ada seorang hamba Allah ni, dia akan ikut dia ustazah. Assalamualaikum Umi, dia akan cium Umi, dia akan buat ustazah. Ustazah, ustazah tak suka lah ni. Tak, dia akan datang, dia akan buat baik dengan ustazah. Assalamualaikum Umi, nama dia Najihah. Mesti dia macam tu. Jadi daripada kebaikan dia tu, ustazah nampak, ya Allah, aku dah buat macam-macam, engkau ni baik dengan aku. Sampai saya kata, sampai dia tak pernah berputus asa. Kadang-kadang kita belajar daripada orang biasa. Assalamualaikum Umi, ustazah marah dia apa ke Umi? Tak apa Umi, terima kasih Umi. Dia akan macam tu. Ustazah marah apa pun, terima kasih Umi, tak apa Umi. Saya kata, ya Allah, kau ni hati manusia ke hati apa? Sampai ustazah cakap, ustazah belajar dengan dia. Kita nampak orang biasa, tetapi dia boleh terima apabila ustazah marah dia, ustazah tegur dia, ustazah kadang-kadang ustazah tak nak jumpa dengan dia, balik datang jumpa dengan ustazah. Dia tak kira, dia akan datang juga. Umi, dia akan cium-cium macam tu. Dia akan datang, dia akan dengar, baik Umi, baik Umi. Sampai macam tu, sampai ustazah sendiri nampak dia lebih baik akhlaknya daripada aku. Sampai ustazah malu dengan dia sendiri. Ustazah belajar pada dia lah tu. Akhirnya ustazah belajar dengan akhlak yang ada pada diri tu, ustazah malu. Sebab apa? Kita nak lah kali dia menunjukkan akhlak yang baik. Itu dia. Kita belajar akhlak ni, kadang kita memerhati je. Satu kita tengok. Jangan kita rasa, oh aku ustazah, aku lebih baik, aku ustazah betul. Apa pula ustazah dengan ustaz banyak tak betul akhir zaman ni. Jadi ustazah nak cakap macam itulah. Rasa diri betul, tak boleh nak orang tegur, tak boleh ni. Rasa diri kita ni hebat sangat ni, sampai kita mana rendah kepada orang lain. Jadi berhati-hati, yang rasa diri baik ni kena berhati-hati. Sebab apa? Dia biasanya tertipu dengan kebaikannya dan rasa diri dia hebat sangat. Jadi satu, kita kena belajar. Yang keempat, sabar di atas kemiskinannya. Sabar di atas kemiskinan. Kita kena ingat ni. Sabar di atas kemiskinan, iaitu sabar menanggung kesempitan dan kesulitan hidup. Ini sudah menjadi ketetapan. Sebab tu Nabi kalau nak kaya, awal Islam dah Nabi ditawarkan, mereka dah pujuk Rasulullah SAW, akan tawar Rasulullah sebagai pemerintah, akan tawar kepada Rasulullah SAW harta, akan kumpulkan semua harta, akan tawar kepada Rasulullah wanita-wanita. Tapi Rasulullah SAW menolak. Apa kata, aku akan tawar kepadamu ya Rasulullah. Kalau kamu nak menjadi ketua kepada ni, kami akan jadikan kamu, angkat kamu. Kalau kamu inginkan harta, kami akan kumpul kekayaan harta semua, akan beri pada kamu ya Rasulullah. Kalau kamu ingin wanita cantik, maka kami akan kumpulkan wanita-wanita cantik ya Rasulullah. Tetapi dengan syarat ya Rasulullah, tinggalkan kalimah Allahu Ahad, Allahu Samad. Mengajak manusia kembali kepada mengesakan Allah Ta'ala. Mengenal kepada manusia kepada Allah. Keyakinan pada Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingat ni. Sabar di atas kemiskinannya. Satu Nabi pun bagaimana kita kata kita cinta Nabi.
Kalau suami kita tak bawa makanan satu hari, kita dah ngeluh. Sanggup je laki bini bergaduh dan bercerai. Habis kita nak makan apa? Awak ni laki. Awak ni suami saya. Awak bertanggungjawab memberi isteri nafkah. Amboi, sedapnya. Mulut isteri tu, yang tanggungjawab kamu, diam. Jangan mempertikai rezeki suami kamu. Sehingga suami kamu nanti akan menjadi lebih jahat. Lebih baik kamu menjadi isteri yang lebih baik. Mendoakan. Tu soal yang penting, suami aku balik dengan selamat. Suami aku balik dan kita tengok hari ini tak dapat rezeki. Hari ini tak dapat rezeki. Tak apa bang. Yang penting abang balik dengan selamat. Jom bang kita doa minta kepada Allah Ta'ala. Hari kedua pun macam tu. Kita Alhamdulillah tengok muka suami kita balik dengan selamat. Berapa ramai isteri bergaduh suami isteri. Isteri kecilkan hati suami. Tahu-tahu suami kat mana? Suami meninggal. Tak sempat nak minta ampun kepada suami kalian. Perempuan akhir zaman termasuk ustazah, bukan orang lain. Termasuk ustazah. Kita ni isteri, berapa banyak kita mengangkat suara di hadapan suami. Berapa banyak suami keras hati dengan kita. Berapa banyak suami simpan dalam hati dia dengan kita ni. Kita ni perempuan ni. Suami cakap sikit, kita cakap 10. Dengan mak kita pun macam tu juga. Dengan suami lagi kita tinggi. Sebab tu kita kata sabar di atas kemiskinannya, iaitu sabar menanggung kesempitan dan kesulitan hidup. Jadi sabar menanggung susah payah, mengerjakan perkara-perkara yang fardu merupakan taufik daripada Allah Ta'ala. Ingat, sabar menghadapi kecelakaan dunia dan bala akan diberi pahala. Sabar menanggung susah payah, mengerjakan perkara-perkara fardu merupakan taufik daripada Allah Ta'ala. Tolong ingat. Sabar menghadapi kecelakaan dunia dan bala akan diberi pahala. Sabar menghadapi perbuatan jahat manusia bererti mahabbah. Allah Ta'ala nak lihat tanda kita disayangi oleh Allah dan makhluk. Kerana setengah mereka menganggap sabar yang afdal ialah sabar semasa bercampur gaul dengan manusia. Dan menanggung tingkah laku mereka yang menyakiti hati. Sabar di atas kemiskinan. Maknanya faham tak? Anda faham yang Ustaz sampaikan ni? Pertama, sabar menanggung susah payah, mengerjakan perkara-perkara yang fardu. Merupakan taufik daripada Allah Ta'ala. Petunjuk pada Allah Ta'ala. Hidayah pada Allah Ta'ala. Sabar menghadapi kecelakaan dunia dan bala akan diberi pahala. Kita tengok musibah kita. Kecelakaan dunia, timpa bala, ada suami dapat kerja, lepas tu hilang kerja dan sebagainya. Rumah terbakar dan sebagainya. Akan diberi pahala pada Allah Ta'ala. Sabar menghadapi perbuatan jahat manusia. Bererti mahabbah. Sebab tu kita tahu Allah uji kamu dengan dia. Kadang-kadang Allah uji kita dengan suami. Allah uji kita dengan isteri. Allah uji kita dengan mak kita. Allah uji kita dengan adik-beradik kita. Allah uji kita dengan orang yang tidak sehaluan dengan kita. Iaitu tanda disayangi oleh Allah dan makhluk, kerana setengah mereka menganggap sabar yang afdal ialah sabar semasa bercampur gaul dengan manusia dan menanggung tingkah laku mereka yang menyakiti hati. Macam Ustazah kadang-kadang kan, Ustazah pergi hantar komen dekat Aisyah, Ustazah tak pulangkan duit ni. Ustazah kata Ustazah tak terima pun mesej Telegram. Ustazah kata tak ada pun dia mesej Ustazah pun tak ada langsung. Kenapa tiba-tiba kata bila masa pula dia minta Ustazah ni tiba-tiba kita nak kena sabar ni. Berurusan dengan manusia ni kena sabar. Kadang-kadang bila dia tanya Ustazah, dia kata sama lah. Nak ambil tanah tu, saya kata kalau ni mandi sungai. Sungai kat mana Ustazah? KL ni sungai kat mana? Pula dah sungai pun kau tanya dengan Ustazah. Matilah Ustazah nak jawab semua. Tapi tu ragam manusia. Jadi sabar dengan tingkah laku manusia. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita bagaimana sabar. Dibaling tai, dikata tukang sihir. Nabi dituduh macam-macam. Tetapi sabarnya Nabi Muhammad SAW dengan tingkah laku manusia. Malaikat nak balikkan bumi. Malaikat nak malaikat tak tahan sabar dah. Tengok apa yang dilakukan pada Rasulullah SAW ni. Tapi Rasulullah tahan. Kerana kata Rasulullah SAW, insya-Allah sampai sekarang agama ni sampai atas kesabaran Rasulullah SAW. Kenapa tidak dibalikkan bumi ini oleh Allah Ta'ala? Kerana kesabaran Rasulullah SAW. Jadi akhlak kita, kesabaran kita. Jadi ibu bapa, anak kita kena sentiasa kita ada sifat sabar. Kadang-kadang kita tengah marah, tapi bila kita duduk diam, kita sabar. Itu anak kita, darah kita. Mungkin masa kita hidup dia tak berguna. Dia tak mau pun tunjuk dia berguna untuk kita. Tetapi bila kita mati, Allah insafkan dia, dia akan berguna ketika kematian kita esok hari.
Sebab tu kita ingatkan Jadi sabar di atas kemiskinan itu berarti redha dengan Allah Ta'ala. Berarti redha menerima ketentuan yang dikodokkan oleh Allah Ta'ala. Jadi siapa yang mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW, sabarlah di atas kemiskinan. Kalau anda tak sanggup miskin, anda tak redha, maka agama ini ialah bukan untuk kaya raya. Agama ini Allah Ta'ala bawa pada anda ialah memberi anda ketenangan, kebahagiaan. Jadi di sinilah sepotong hadis menyebutkan orang mukmin yang bercampur gaul dengan manusia dan bersabar atas perbuatan jahat mereka lebih afdal daripada orang mukmin yang tidak bercampur gaul dengan manusia dan tidak bersabar atas perbuatan jahat mereka. Jadi kita sampaikan sampai bila kita komen dengan dia, jangan komen emosi. Kita dah sampaikan ibarat kita tabur aja. Jangan emosi. Bila emosi, kita mulalah. Kau jatuhkan aku tahulah kau tu ni. Kan dah jadi lain. Jadi kita sampaikan pada mereka. Jadi kita ingatkan kepada mereka. Tapi jangan sampai emosi kita. Jaga emosi kita. Jadi kita nak bercampur dengan manusia, kita campur tapi gunakan kesabaran. Okey? Ibadat yang paling afdal ialah menantikan kelegaan daripada Allah Ta'ala. Jadi orang yang sabar, dia akan mendapat ketenangan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu orang sabar, dia ada wajah dia ada seri, ada nur. Engkau orang sabar ni. Sebab apa? Itu melambangkan jiwa dia yang lega, tenang. Apabila ada masalah, dia tak mau cerita pun dengan orang. Orang macam ni kan, bila dia ada musibah pun dia diam, dia tak akan cerita dengan orang, dia sembunyikan kesusahan dia. Apabila seseorang hamba itu ditimpa bencana pada tubuh badannya atau hartanya atau anaknya dan ia menghadapi bencana itu dengan kesabaran yang baik, nescaya pada hari kiamat Allah Ta'ala malu memasangkan neraca untuknya atau membentang kepadanya buku catatan amalannya. Dengar, ini Nabi SAW ada ingatkan. Apabila seseorang hamba itu ditimpa bencana pada tubuh badannya, kesihatannya dan sebagainya, atau hartanya, atau anaknya, dan ia menghadapi bencana itu dengan kesabaran yang baik, nescaya pada hari kiamat Allah Ta'ala malu memasangkan neraca buat timbangan untuknya atau membentangkan padanya buku catatan amalannya. Setengah riwayat daripada Nabi SAW menyebut sabdanya, Allah Ta'ala berfirman, apabila aku timpakan ke atas seseorang hamba dengan bala pada tubuh badannya atau hartanya atau anaknya dan ia menghadapi dengan kesabaran yang elok, nescaya pada hari kiamat aku malu mendirikan mizan, iaitu untuknya, timbangan besok atau membukakan kepadanya buku catatan amalannya. Dikatakan maksud kesabaran yang elok ialah orang yang ditimpa bala itu menyembunyikannya sehingga tidak diketahui oleh sesiapa dari kalangan kaumnya kerana tidak memberitahunya kepada seorang makhluk pun. Ini ustazah pun tengah belajar. Jadi ustazah pun tengah belajar. Kalau boleh kita ni ada masalah, kita kena sembunyi. Lepas ni kita kena belajar. Sebab kita nak bawa pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Besok ke akhirat. Ambil ni kakak. Cia, ambil ni. Cia. Ambil ni. Jadi apabila seorang hamba Allah ditimpa bencana pada tu badan atau hartanya atau anaknya, ia menghadapi bencana itu dengan kesabaran yang baik, nescaya pada kiamat Allah Ta'ala malu memasangkan neraca untuknya atau bentang kepadanya buku catatan amalan. Jadi kita dah ada ilmu, cuba kita minta pada Allah, jadikan kita orang yang bersabar. Kita jadi orang yang bersabar. Sebab apa dikatakan maksud kesabaran yang elok ialah orang yang ditimpa bala menyembunyikan sehingga tidak diketahui oleh sesiapa di kalangan kaumnya kerana tidak memberitahu kepada seorang makhluk pun. Jadi ibadat yang paling afdal ialah menantikan kelegaan dengan Allah Ta'ala. Berarti apabila bala menimpa seorang, ia tidak mengadukan halnya pada sesiapa. Dia tak mandi, sebaliknya ia bersabar menanggungnya. Jangan bercerita buruk suami, jangan cerita buruk sesiapa pun, dan terus menantikan Allah Ta'ala yang menyelamatkannya daripada bencana itu. Jadi dia akan tunggu daripada hanya pada Allah Ta'ala. Dia bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Perbuatan ini merupakan ibadah yang lebih afdal kerana kesabaran menanggung bala itu berarti menjunjung qada ketentuan Allah dan meredainya.
Jadi kita belajarlah, sama-sama kita belajar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana ya perjuangan Rasul sallam penuh dengan kesabaran, ya penuh dengan keikhlasan. Jadi kita jadilah orang yang sabar. Ya itu sabar, ya sabar tunggu jawapan mesej daripada ustazah. Sabar juga ya menunggu ya ustazah buat yang terbaik untuk anda. Asalnya ustazah nak bagi asas saja. Ya, tapi bila ustazah tengok ni tak adalah ustazah nak bagi ni lah, ustazah nak bagi tu. Ada ustazah nak tak apalah Umi kira sedekah. Ya, ustazah kata dengan anak-anak tak apalah Umi nak kira sedekah je. Ya, asalnya macam ni je ustazah nak bagi. Tak ada ni. Ustazah nak bagi yang ni je. Asalnya ustazah nak bagi. Asal ustazah nak bagi yang ni kejap. Mana sebut sidul semua mana? Wadah. Kakak, mana ni? Mana lagi? Asalnya ustazah nak bagi yang ini je. Sebenarnya asalnya ustazah nak bagi ini je. Dengan ini je asalnya. Tetapi ustazah nak yang terbaik. Jadi bila ustazah nak yang terbaik, ustazah bagilah yang ini lagi. Ustazah akan cuba bagi yang ini lagi. Ustazah nak bagi yang ini lagi. Ya. Kalau orang yang ambil set yang 500 tu, ustazah nak bagi hati unta lagi. Ya, supaya semua orang dapat kebaikan. Ustazah nak bagi daun sidar lagi. Ya, ustazah nak bagi yang terbaik. Sebab tu tolong sabar. Boleh je ustazah nak bagi yang cincin-cincin ni, ustazah boleh je. Tapi ustazah tak nak. Ustazah nak bagi sesuatu itu yang terbaik untuk anda semua. Jadi orang kalau tanya Ustazah, isi apa yang Ustazah nak bagi tu? Set kecemasan tu ada apa? Memang asasnya yang ini. Ya, tapi Ustazah tak mau cerita. Sebab kalau bercerita kita berjanji. Orang mengharap. Jadi nasihat Ustazah, sebab tu Ustazah kata orang 500, Ustazah tengok fikir tak kira, Ustazah nak bagi. Itu kira hadiah. Jadi siapa yang set kecemasan yang awal, yang bersabar daripada 15 bulan 2, 14 bulan 2, apa yang Ustazah bagi kebetulan anda yang mana yang ni adalah siapa yang dapat rezeki hati unta tu dia punya rezeki lah. Siapa yang dapat, sebab Ustazah nak menambahkan banyak nak memberi kepada anda sebab anda semua. Kenapa Ustazah nak memberi? Kerana kesabaran. Sebab apa Ustazah rasa subhanallah ya sangkaan yang baik kepada ustazah, ya, orang dia tak tanya pun ustazah dalam set kecemasan tu ada apa. Lepas tu dia orang boleh tak apalah ustazah, bukan senang orang nak percayakan kita ni, kesabaran tu. Ya, kalau orang lain dah buruk sangka, tu kesabaran anda. Lepas tu ustazah nanti ustazah nak cari lagi, tu kan apa lagi tu. Sebab apa? Untuk sihir, untuk santau, untuk apa, semua ustazah nak sediakan. Sebab tu kata dah set kecemasan kan. Ustazah nak sediakan untuk semua. Kak bagi agihkan seorang sikit, masukkan seorang sikit-sikit. Cari bekas pula. Kalau boleh bekas madu biar yang elok, tak nak bekas yang macam tu. Jadi itulah dia ya. Sebab tu ustazah menghargai kesabaran anda. Jadi bila anda sabar, ustazah berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah ia satu berkat. Lepas tu ustazah pun duk fikir benda apa, ustazah fikir lagi. Jom kat ayah 2-3 kali pergi nak cari yang beg yang terbaik untuk melindungi ubat anda daripada cahaya matahari. Ya, semua tu ustazah fikir nak buat yang terbaik untuk diri anda. Dan apabila ustazah rasa orang percaya dengan kita tu, itulah satu yang dia boleh sabar. Itu orang yang ustazah rasa subhanallah, mahalnya kepercayaan orang. Tu yang nak tengok sekarang ni. Sekejap. Tengok ni, ustazah buat ni semua ni. Nak tengok ya. Lepas tu ustazah tak boleh jawab mesej. Ni semua dah ustazah dah siapkan ni semua. Ni semua ni. Ni madu ustazah dah siapkan. Jadi ustazah tengok ni, ni semua ni, ustazah siapkan ni semua ni. Sebab tu ustazah akan buat semua, akan siapkan semua ni untuk siapa? Untuk anda semua. Sebab tu ustazah kata bagi masa pada ustazah. Yang ustazah sebenarnya ustazah akan nak nak bagi yang lebih, yang terbaik. Lepas tu jangan desak-desak bagi kepercayaan. Jadi bila ustazah bincang, jadi ustazah nak benda ni supaya semua orang bila dia dapat ke atas kesabaran dia. Dia mendapat sesuatu yang sabar. Lepas tu ustazah kena fikir pula macam mana ustazah nak buat urusan post
Ni selalu masalah, barang selalu dibuka, kadang-kadang hilang dan sebagainya. Itu yang menyebabkan ustazah rasa minta petunjuk Allah Ta'ala. Jadi ustazah minta maaf. Kadang-kadang madu ni mungkin harga lari sikit. Sebab apa? Kalau ustazah cuba dapatkan macam ni tapi ustazah tak dapat. Jadi mohon minta maaf kalau ustazah kata tambah sikit. Sebab ustazah cakap terus terang marai tu ustazah tak kira bekas apa-apa semua. Tak adalah kalau katalah satu ni hilang, tak ada untung. Macam tu. Tak nak beritahu. Tak nak semua orang. Kita dah makan dulu. Satu madu marai ni tak dah ambil bawa balik rumah. Madu daun tak dah cuba dulu. Ni tangan ustazah kena. Jadi ustazah cuba madu daun ni kena, ustazah rawat diri ustazah dulu. Sebelum ustazah hantar ke orang lain. Sebelum ustazah cuba. Sebelum ustazah bagi pada orang, ustazah rasa dulu. Jadi ustazah jadikan diri ustazah ni sebagai testimoni. Baru ustazah jual dekat orang. Baru ustazah percaya. Maknanya benda ni insya-Allah selamat. Allah Ta'ala kata mana berkat benda sabar. Jadi sama-sama sabar. Anda sabar, ustazah sabar. Berkat kita sama-sama sabar, sangkaan baik dan kita meredai. Mudah-mudahan ia menjadi sesuatu keputusan yang luar biasa. Jadi kurang lebih ustazah minta halal. Tu saya kata minta kira-kira jujur. Maknanya kira sendiri. Ustazah atas percaya. Ustazah tak reti nak ni, tak reti. Jadi kita atas kepercayaan kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan jiwa kita anda pun cepat baik, ustazah pun supaya kita menjadi hamba Allah di akhir zaman. Orang semua tinggalkan sunnah. Kita adalah orang yang sikit aja dikatakan gila yang percaya kepada keyakinan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustazah minta maaf, jadi sabarlah. Bagi masa pada ustazah perkemaskinikan semuanya. Jadi doakanlah mudah-mudahan selamat sampai dan ia memberi berkat kepada anda semua. Jadi ustazah minta maaf, ustazah terpaksa tutup, orang lain semua ustazah terpaksa tutup dulu. Sebab apa? Ini orang dah lama sangat. Jadi kita dah masuk bulan 3 dah. Jadi insya-Allah doakan, sentiasa doakan dan ustazah doakan anda semua itu adalah mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, keampunan Allah dan Allah sentiasa melindungi diri anda semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Dan mungkin orang yang grup yang akan datang tak samalah yang pertama ni. Supaya ustazah pun benda ni kita tak tahu kan, kadang-kadang susah nak dapat. Jadi apa yang ni itulah dia. Last saya kata ni itulah. Saya kata bila ada besok saya akan beritahu balik. Kalau ada saya beritahu itulah kita sama-sama Jadi kita ni orang miskin, kita ni orang susah. Jadi kita bersiap sedia menjadi orang miskin supaya kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita redha dengan takdir Allah. Jangan kita lagi dengki kepada orang kaya. Jadi orang kaya jawatan dia bercakap lain macam sikit. Dah lah, kita pun dah tak mau dengar kata-kata kalau mereka. Biarlah mereka dengan dunia mereka. Biarlah mereka hidup untuk 1,000,000 kali, 1,000 kali. Dan kita biarlah kita hidup sekadar yang untuk kita mempertahankan iman kita. Kalau Allah nak ambil nyawa kita, biarlah kita dalam mengamalkan sunnah. Biarlah kita dalam keadaan kita beriman dengan Allah dan juga Rasulullah SAW. Sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.